Okay, kita sambung. Nombor 1 dengan nombor 2 ni tak bincang lagi Okay, ni homework lah ya. Nombor 1 dan nombor 2 ni try lah buat. Nanti Jumaat ni kita bincang. Cikgu nak masuk topik lain ni. Beza keupayaan. Apakah itu beza keupayaan? Ataupun apa nama lain untuk beza keupayaan? Kalau tak nak panggil beza keupayaan, kamu boleh panggil dia sebagai apa nama lain dia? Respon. Beza keupayaan. Nama lain dia apa? Voltan. 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 So apakah itu beza keupayaan Apakah itu voltan? Okey. Dia punya simbol voltan V V besar. V besar. Okey, maksud dia beza keupayaan ni ialah antara beza keupayaan bukan ialah. Silap. Okey, beza keupayaan antara dua titik ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas. Untuk menggerakkan satu kolom cas antara dua titik dalam litar elektrik. Okey. Itulah dia beza keupayaan. Beza keupayaan antara dua titik ialah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas antara dua titik dalam litar elektrik. So kat mana dua titik dia? Contohnya ni. Kita ada titik A dengan titik B. Kan dalam litar elektrik tu, so ada dua titik kat sini. So untuk gerakkan daripada titik A ke titik B ni, nak gerakkan apa ni? Cas satu kolom. Berapa kerja yang dilakukan untuk gerakkan cas satu kolom ni? Contohnya macam ni dia kata apa? Kerja yang dilakukan adalah sebanyak 1 joule. Kan untuk tolakkan satu kolom cas antara titik A ke titik B ni, kerja yang dilakukan adalah sebanyak 1 joule. Sebab itulah nama dia 1 volt. Okey, 1 volt. 1 volt tu maksudnya 1 joule. Untuk menggerakkan 1 joule untuk menggerakkan satu kolom cas. Itulah dia 1 volt. Faham tak? Kalau cikgu buat 2 volt, apa maksud 2 volt? Respon. 2 joule. Yes. Kalau 2 volt, maksudnya 2 joule untuk menggerakkan satu kolom cas. 2 joule untuk menggerakkan satu kolom cas. So itulah voltan kita nak tahu berapa kerja yang dilakukan untuk tolak satu kolom cas tu. So ada yang 2 volt, ada yang 5 volt. So kalau 5 volt maksudnya 5 joule untuk gerakkan satu kolom cas. Okey, contohnya macam kita ada lampu kat sini. Okey, mentol lampu. So kita nak kira berapa dia punya voltan, berapa dia punya beza keupayaan. Berapa kerja yang dilakukan untuk gerakkan satu kolom cas. Okey, sekejap Selari ni. Mana tadi? Okey ni. So kamu nak tahu berapa kerja yang dilakukan untuk gerakkan satu kolom cas. Satu kolom cas yang merentasi lampu ni. Kan? Nak tahu berapa kerja yang dilakukan untuk tolak satu kolom cas yang merentasi lampu ni. So kamu kena letak voltmeter.
Okey, voltmeter untuk tahu berapa dia punya voltan dia, berapa dia punya beza keupayaan dia. Jadi voltmeter tu kamu kena pasang selari dengan lampu ni. So kalau lampu dia kat sini, voltmeter tu letak selari dengan dia. So lepas tu kita sambung dengan wayar kan. Jadi wayar kat sini, so inilah dia punya titik A, inilah dia punya titik B. So ada 2 titik dalam litar elektrik. So dari titik A ke titik B ni, dia punya kerja dia berapa kerja yang dilakukan untuk gerakkan satu kolom cas dari titik A ke titik B. So kita pun pakai voltmeter and then tengok voltmeter tunjuk berapa? 5 volt. So 5 volt maksudnya apa? 5 apa kelas kalau 5 volt? 5 joule. 5 volt tu maksudnya 5 joule 5 joule untuk menggerakkan satu kolom cas. Okey, dari titik A ke titik B. Itulah maksud dia. Boleh faham ni? Faham. Okey, faham. Okey, kenapa nama dia beza keupayaan? Kenapa nama dia beza keupayaan? Mana datang perkataan beza keupayaan ni? Ada beza ke? Sebenarnya memang ada pun Contohnya kan, kamu tengok ni titik A yang bersambung dengan terminal positif ni. Okey, titik A tu mengandungi tenaga keupayaan yang tinggi. Kalau kenapa dah asyik lari je ni? Ni cikgu sekejap Okey ni, titik A yang sambung dengan terminal positif. Okey, yang sambung dengan terminal positif. Dia mempunyai tenaga keupayaan yang tinggi. Lepas tu titik B ni pula yang sambung dengan terminal negatif ni, dia mempunyai tenaga keupayaan yang rendah. So A ni tenaga keupayaannya tinggi, B tenaga keupayaannya rendah. So adalah dia punya beza keupayaan. Sebab itulah nama dia beza keupayaan. Okey? Faham? Faham? Beza keupayaan. Kenapa nama dia beza keupayaan? Faham. Ya, faham. Sebab ada beza kan. Kita tengok kat titik A ni tenaga keupayaan dia tinggi sebab dia sambung dengan terminal positif. Yang titik B ni pula tenaga keupayaan dia rendah sebab dia sambung dengan terminal negatif. So antara titik A dengan titik B tu adalah dia punya beza keupayaan dia. So beza keupayaan tu lah yang kamu nak kena kira. Macam nak kira beza keupayaan? Tak ada cara lain melainkan kamu pakai voltmeter. So voltmeter tu akan menunjukkan berapa beza keupayaan dia antara tenaga keupayaan yang tinggi ni dengan tenaga keupayaan yang rendah ni. Berapa beza keupayaan dia. So dia akan tunjuklah 5 volt ke 10 volt ke. So itulah dia beza keupayaan. Okay. Macam 5 volt tu maksudnya 5 joule untuk gerakkan satu kolom cas. Okay. Try buat contoh 2. Dia kata beza keupayaan yang merentasi lampu dalam rajah 2.13 ialah 1.3 volt. Dia kata 1.3 volt. So dia pakai voltmeter, dia ukur. Voltmeter tunjuk bacaan 1.3 volt. Apa maksud 1.3 volt ni? Maksudnya apa? Respon. 1.3 joule. Ya, 1.3 1.3 joule untuk menggerakkan satu kolom cas. Kita tanya, berapa tenaga dalam joule yang ditukarkan kepada cahaya dan haba apabila 20. Kejap, kenapa dia asyik? Kejap dah. Padahal okey. So berapa tenaga dalam joule yang ditukarkan kepada tenaga cahaya dan haba apabila 20 kolom cas melalui lampu tersebut? Okey, tadi kita tengok 1.3 volt tu maksudnya 1.3 joule untuk gerakkan satu kolom cas kan? Tapi yang merentasi lampu ni takkanlah satu kolom cas je, betul tak? Mestilah ada banyak kolom cas. So cas ni berapa banyak? Ni 20 kolom. So kalau 20 kolom berapa joule? Pakai kalkulator.
1.3 joule tu untuk satu kolom cas Untuk satu kolom cas. So kalau ada 20 kolom cas yang mementasi mentol tu mestilah banyak kan dia punya cas dia. Kalau 20 kolom cas, berapa joule? Respon. 26 joule. 26 joule. Okey, tengok balik. Betul ke? Ya, 26 joule. Maksudnya kamu buat 20 darab 1.3 kan. So kamu akan dapat 26 joule. So 26 joule lah jawapannya. Okey, 26 joule untuk gerakan 20 kolom cas. Okey. Jadi sebenarnya dia ada je formula dia. Formula untuk beza keupayaan ni nak kira. Okey, formula dia adalah nak kira beza keupayaan. Beza keupayaan ataupun nama lain dia voltan. Okey. V besar sama dengan W per Q. Ni formula dia. Formula nak kira beza keupayaan ataupun voltan. Okey. So V tu tahulah kan, V tu beza keupayaan voltan. W apa W? W adalah respon W apa? V tahu kan, V simbol apa V? V tu adalah voltan ataupun beza keupayaan. Okay, V tu ialah beza keupayaan. Simbol untuk beza keupayaan ataupun nama lain dia voltan. Unit dia? Okay, apa unit untuk beza keupayaan? Unit dia? V besar. Unit dia V besar iaitu volt kan? Unit dia volt. V besar, volt. Okey, kalau W? W apa W? W stand for work kan? Ataupun bahasa Melayu apa work? Kerja. Kerja. Unit dia apa? Kerja. Unit dia adalah joule. Okey, kerja. Unit dia joule. Okey. Lepas tu Q. Q apa Q? Kolom. Unit dia kolom. Q tu stand for apa? Stand for charge elektrik. Charge elektrik. So unit dia kolom. Kolom C besar. Okey. Jadi untuk soalan nombor 2 ni kamu boleh je pakai formula yang cikgu bagi ni. V sama dengan W per Q. So nak cari ni kan berapa tenaga kan, joule, berapa joule. So nak cari ni lah, nak cari work lah, kerja. So W sama dengan V darab Q. So V tadi tahu kan satu voltan, beza keupayaan dia 1.3 volt. Lepas tu Q, charge elektrik dia 20 kolom. So 1.3 darab 20, kamu dapatlah juga 26. So work, kerja, mestilah unit dia joule. Okey. Faham ke? Faham. Okey, faham. Okey, next. Apa lagi ya? Okey. Contoh 3 pula. Okey, jika 72 joule kerja perlu dilakukan untuk membawa 6 kolom cas mementasi 2 plat logam yang selari, berapakah beza keupayaan mementasi plat logam itu? Okey, bayangkanlah lita elektrik. Macam mana buat okey, kita buatlah lita elektrik. Dia kata apa? Plat logam, 2 plat logam. Bayangkanlah ni 2 plat logam. Okey, lepas tu ada bateri lah. Okey, ni bateri. Okey. Sekarang ni kan kamu nak ukur beza keupayaan yang mementasi 2 plat logam ni, mestilah ada 2 titik kan. 2 titik ni. So 2 titik ni kamu akan sambungkan dengan wayar. Lepas tu kamu nak ukur beza keupayaan pakai alat apa kelas? Pakai alat apa nak ukur beza keupayaan?
Pakai voltmeter. So voltmeter tu, voltan tu make sure dia selari dengan alat tu. Okey. Betul ke cikgu buat pelat logam ya? Suruh hati je. Sekejap Macam ni lah kot tak kisahlah macam ni okey. Lepas tu ammeter. Okey, ammeter nak letak kat mana? Ammeter. Voltmeter mesti selari lah dengan alat yang kamu nak ukur beza keupayaan yang fermentasi tu. Mesti selari. Tapi kalau ammeter letak kat mana? Respon. Kita letak kat mana ammeter? Oh ni dia tak letak ammeter dalam ni. Dia memang dia tak nak letak pun. Okey. Buat apa nak letak ammeter pun kan? Kita nak ukur beza keupayaan je. Okey. Jadi dia kata jika 72 joule. 72 joule kerja dilakukan untuk membawa 6 kolom cas. 6 kolom cas. Berapakah beza keupayaan? Berapakah beza keupayaan yang fermentasi pelat-pelat itu? So kalau dia nak tanya beza keupayaan, dia nak tahu untuk berapa kolom cas ni? Respon. 1. 1. Ya betul. Tadi dia kata 6 kolom cas dia perlukan 72 joule kan? So soalan tanya berapakah beza keupayaan? Beza keupayaan tu dia nak tahu berapa kerja, berapa kerja yang dilakukan untuk gerakkan satu kolom cas. Satu kolom cas. So kalau satu kolom cas berapa joule? So kamu boleh kira lah. Dapat berapa? 12. Ya, 12. Kamu buat 72 bagi 6 dapat 12. So maksudnya 12 joule. Okey, 12 joule untuk gerakkan satu kolom cas. Ataupun pakai je formula yang cikgu bagi tadi tu, V sama dengan W per Q. So nak cari V kan, nak cari beza keupayaan, nak cari voltan. So voltan ataupun beza keupayaan sama dengan W work dia berapa? 72 joule. 72 joule bahagi dengan cas kolom sebanyak 6 kolom. 6 kolom. Okey, so 72 bahagi 6 dapatlah 12. So beza keupayaan unit dia apa? Respon. Apa unit? Volt. Ini dia volt. V kecil ke V besar? Volt. V kecil ke ataupun V besar? Respon. Besar. Ya, V besar. Okey, 12 volt. Ataupun kalau kamu tak nak, kamu tiba-tiba kamu lupakan unit volt, kamu boleh buat 12 joule. Kan joule. Lepas tu ni kolom ni buat kolom negatif 1. Macam ni pun boleh. Ataupun buat je lah 12 volt kan. 12 volt. Okey. Itulah dia. Okey. Beza keupayaan. Nak kira beza keupayaan. Nak kira voltan. Okey, next. Sepatutnya kita kena buatkan litar elektrik ni. Kalau kat sekolah buat eksperimen ni. Tak apalah. Okey, tadi kalau nak ukur beza keupayaan, kita pakai alat voltmeter. Kena letak selari lah dengan alat dia. Kalau kamu nak kira beza keupayaan yang fermentasi mentol, letaklah mentol kat sini. So letaklah voltmeter dia selari dengan mentol. Okey, sekarang ni kalau cikgu nak letak ammeter, kat mana nak letak ammeter? Agak-agak kat mana nak kena letak ammeter? Kiri, kanan. Ya, kiri atau kanan boleh. Ammeter tu kena letak in the line. Maksudnya in the line tu maksudnya macam kalau wayar yang induk ni kan. Yang utama ni letak tu. Dalam line dia. So letaklah ammeter kat situ. Ataupun nak letak kat sini pun boleh juga. Nak letak kat kanan Kalau nak letak kanan kat sini pun boleh juga. Okey, yang penting dia mesti dalam line dia. Okey. Voltmeter tu yang kena selari dengan alat elektronik yang kamu nak ukur dia punya beza keupayaan dia yang antara dua titik ni. So inilah dia dua titik. Okey. So next kita pergi ni pula. Hukum Ohm. Okey, apakah itu hukum Ohm? Sekejap
Okey, kita tengok hukum Ohm pula Okey, kita belajarkan dulu hukum Ohm. Hukum Ohm. Okey, hukum Ohm menyatakan, okey, korang salin lah ni. Okey, hukum Ohm menyatakan bahawa beza keupayaan ataupun voltan lah, nama lain dia voltan kan. Okey, yang merentasi beza keupayaan voltan yang merentasi dua hujung konduktor logam ataupun yang merentasi dua titik tu kan. Yang merentasi dua hujung konduktor logam adalah berkadar terus dengan arus elektrik. Okey, dengan arus elektrik dengan syarat suhu dan keadaan suhu dan keadaan fizikal konduktor itu adalah tetap. Dia ada syarat dia. Okey, itulah hukum Ohm. Maksudnya kan beza keupayaan yang merentasi dua hujung konduktor tu dia berkadar terus dengan arus dengan syarat suhu dengan keadaan fizikal konduktor itu adalah tetap. So kan bila graf dia berkadar terus, so kamu dapat graf dia macam ni lah. Okey. Voltan berkadar terus dengan arus. So tu graf dia. Okey. Untuk suatu konduktor logam. Okey, jadi hukum Ohm tu dia ada dua jenis konduktor dalam hukum Ohm ni. Ada konduktor, kita panggil dia konduktor Ohm. Konduktor Ohm tu maksudnya konduktor yang mematuhi hukum Ohm. Okey. Ada dua jenis konduktor. Satu tu konduktor Ohm, satu lagi tu konduktor bukan Ohm. Kalau konduktor bukan Ohm, apa dia kalau konduktor bukan Ohm? Kalau konduktor Ohm maksud dia ni konduktor yang mematuhi hukum Ohm. Kalau konduktor bukan Ohm, konduktor yang Patuh. ya, konduktor yang tak patuh Konduktor yang tak mematuhi hukum Ohm. Konduktor yang tidak mematuhi hukum Ohm. Okey, so apa contoh-contoh konduktor Ohm dan apa contoh-contoh konduktor bukan Ohm? Okey, kalau konduktor Ohm contoh-contoh dia macam logam. Apa-apa logam yang boleh kondak elektrik tu dia adalah konduktor Ohm. So kalau kamu buat eksperimen, kamu akan dapat graf dia, data dia kan. Data dia kamu kutip data dia, bila kamu buat graf, kamu akan dapat graf dia voltan berkadar langsung dengan arus. Dia berkadar langsung. So kalau berkadar langsung, memang dia mematuhi hukum Ohm lah. Sebab tu kita panggil dia konduktor Ohm. Okey, selain daripada logam, apa-apa logam kan, ataupun kalau nak spesifikkan lagi, logam apa yang konduktor baik? Bagi cikgu konduktor yang paling baik. Logam apa? Dalam banyak-banyak logam apa yang konduktor dia sangat baik? Dia rintangan dia rendah. Siapa tahu? Ada tak yang tahu? Kuprum ke salah? Ya, betul, kuprum. Kuprum konduktor yang sangat baik Dia rintangan dia rendah. Okey, selain daripada kuprum, ni dawai konstator. Dawai konstator ni pun
dia konduktor ohm juga. Kak Maman ada banyak dawai konstator ni. Okey, tak apalah. Okey, tu contoh-contohlah konduktor ohm. Okey, kalau konduktor yang bukan ohm, contohnya adalah macam konduktor bukan ohm. Okey, contohnya macam ni. Mentol berfilamen. Kan mentol kan dia ada filamen kan? Dia punya filamen dia tu kan konduktor bukan ohm. So kalau kita buat eksperimen, bila kita kutip data, dia tak jadi berkadar langsung macam ni dia straight berkadar langsung ni, tak. Bila kita buat graf, dia akan jadi macam ni, melengkung. Wotan dia ni wotan, ni arus. Bila buat graf, dia tak dapat graf berkadar langsung, dia dapat melengkung ke atas. Okey, kalau dia dapat melengkung ke atas, maksudnya dia tak mematuhi hukum ohm. Sebab itulah mentol berfilamen kita panggil dia konduktor bukan ohm. Okey, ni mentol berfilamen. Mana ke mentol berfilamen? Ni kan mentol, dia punya filamen ni kan filamen dia ni. Dia bukan konduktor bukan ohm Sebab bila buat eksperimen, bila buat graf, kamu akan dapat graf dia melengkung ke atas. Dia bertambah, dia arus bertambah, voltan bertambah, cuma graf dia tak dapat graf berkadar langsung. So kita panggil dia konduktor bukan ohm lah. Okey, dia sebenarnya bertambah je, sama je macam graf yang ni kan. Voltan bertambah, arus bertambah. Bezanya apa? Graf ni apa? Graf ni kita panggil graf apa ni? Respon. Kadar langsung. Ya, graf ni kita panggil berkadar langsung ataupun berkadar terus kan hubungan dia. Tapi kalau macam ni sama juga, voltan bertambah, arus bertambah, cuma beza dia graf dia tak dapat berkadar langsung, dia dapat melengkung ke atas kan. So kita panggil dia bukan ohm lah, tak mematuhi hukum ohm. So konduktor bukan ohm. Okey, lagi contoh lain konduktor bukan ohm macam diod. Diod nanti tak belajar lagi kan diod. Pernah baca ke diod ni? Pernah? Tak pernah Tak kot. Tak, diod ni dalam tajuk elektronik. Okey, diod ni kan dia untuk ni, kalau misalnya kamu ada arus ulang-alik, okey contohnya kan kini cikgu buat mentol. Okey, lepas tu ni kini arus ulang-alik. Arus ulang-alik ni kan maksudnya kan sekejap yang ini jadi terminal positif, yang ini terminal negatif. Nanti tiba-tiba yang lepas tu dia tukar pula, ini terminal positif, yang ini pula terminal negatif. Dia sentiasa bertukar terminal. So bila dia bertukar terminal, maksudnya kan kalaulah arus kat sini positif, kalau kat sini positif ni terminal negatif, so arus dia lalu macam mana? Dia mengalir daripada positif ke negatif kan? So mentol ni menyala. Okey, nanti kalau misalnya tukar terminal pula, tiba tukar ni pula, ini pula jadi terminal positif, ni jadi terminal negatif. So positif ke negatif, macam ni pula. So arah dia punya arus dia sentiasa bertukar arah. So kalau arus dia sentiasa bertukar arah, nanti mentol ni dia akan menyala dengan secara lilap-lilap, macam tu. Faham ke? Lilap-lilap. Faham. Kita tak nak mentol tu menyala lilap-lilap kan. So kita kena letak diod. So diod kan kalau kamu perasan diod bentuk dia macam segitiga, dia punya simbol dia bentuk segitiga. Inilah kita panggil dia diod. Okey. So diod ni dia hanya membenarkan pengaliran tu satu hala saja. Dia tak bagi dua hala. Contohnya kalau macam ni, kalau ni terminal positif kan, ni negatif. So yang ni boleh lalu lah, arus boleh lalu. Okey, dia arus dia boleh lalu, mentol menyala. Tapi kalau misalnya yang ni tukar jadi terminal positif, ni jadi terminal negatif. Okey, so arus lalu daripada positif ke negatif kan. So kalau dia lalu kat sini, dia tak boleh lalu. Sebab apa? Sebab kena blok dengan pagar. Ni cikgu panggil dia pagar. Kena blok dengan pagar. So kalau kena blok dengan pagar, mentol tu tak menyala lah. Jadi fungsi diod tu adalah untuk apa? Untuk menukarkan arus ulang-alik, menukarkan arus, sudah buruk tulisannya. Okey, menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus.
Itulah fungsi diode. Okey. Daripada arus ulang-alik dia boleh jadikan kepada arus terus supaya arus tu dapat mengalir satu hala saja. Faham tak? Faham ke? So dia boleh dapat mengalir macam ni je, daripada positif ke negatif. Maksudnya kalau sini boleh, tapi kalau yang macam ni kalau tukar terminal positif ke negatif, kalau macam ni dia kena block dengan pagar. So tak boleh lalu. So dia hanya membenarkan pengaliran satu hala saja. Dia tak bagi dua hala. So macam ni je lah yang boleh. Itulah diode. So kamu akan belajar diode ni lebih dalam elektronik. Okey. Faham tak diode ni? Faham. Faham. Dia okey. So kan okey, so tak apalah, nanti kita lebih detail lah pasal diode ni dalam elektronik. Jadi yang kamu kena tahu, diode ni adalah konduktor bukan ohm ya. Dia adalah kategori konduktor bukan ohm. Maksudnya dia tak mematuhi hukum ohm. So dia punya graf sama ada macam ni melengkung apa ni ataupun dia melengkung macam ni dia tak berkadar langsung lah. So ni graf untuk diode. So dia konduktor bukan ohm. Okey, lagi yang konduktor bukan ohm, ni asid sulfurik cair. Kan dalam kimia kan kamu belajar nak kondak elektrik kan dia ada pakaikan asid kan? Betul tak asid? Betul. So asid sulfurik cair juga adalah konduktor bukan ohm asid sulfurik cair. Dia boleh kondak elektrik, tapi bila kita buat eksperimen, kita kutip data dia, bila kita buat graf, kita tak dapat ni berkadar langsung tak? Kita hanya dapat graf yang macam ni. Kalau macam ni kita panggil apa ni? Apa hubungan graf dia? Respon. Ni apa hubungan graf ni? Kalau dia punya line dia kat atas ni bukan kat sini, bukan dekat kosong, dia dekat atas. Apa hubungan dia? V apa? Tak ingat? Linear. Bertambah secara linear. Dia bertambah secara linear. Okey, kalau graf dia kat sini, dia dekat atas, kita panggil dia bertambah secara linear. Okey. So dia bertambah secara linear ni pun dia bukan mematuhi hukum ohm. Sebab hukum ohm mesti apa? Mesti apa hukum ohm? Mesti berkadar langsung. Boleh? Boleh. Lagi ni, lagi satu, konduktor ohm. Okey, tengok balik konduktor ohm selain daripada kuprum, dawai konstantan. Ni eksperimen kimia ni yang kamu guna apa? Elektrod kuprum, lepas tu letak larutan kuprum 2 sulfat kan? Yang pakai elektrod kuprum, yang satu kuprum menembal, satu kuprum menipis. Ingat tak eksperimen tu? Ingat. Ingat Okey, so yang ini pun adalah salah satu konduktor ohm juga. Sebab bila kita buat graf, kita akan dapat graf berkadar langsung. So yang ini juga merupakan konduktor ohm Ini larutan kuprum sulfat dengan elektrod kuprum Yang bukan ohm ni asid sulfurik cair bukan ohm. So benda ni kena tahu lah ni. Kadang-kadang keluar dekat kertas satu, okey. Contoh-contoh konduktor ohm dengan contoh-contoh konduktor bukan ohm. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Faham. Okey dah, next. Kita pergi tempat lain pula. Okey. Ni sepatutnya eksperimen ni kita buat lah kat sekolah, tapi kita tak buat kan. Tak apalah, kamu tengok je lah. Okey, ni eksperimen tentang apa Ni eksperimen nak menunjukkan yang dawai konstantan ni adalah konduktor ohm. Dia merupakan konduktor ohm. Okay, so kita nak buktikan dia ke konduktor ohm. So kita pun buatlah eksperimen dia. Okay, eksperimen dia kita buatlah. Mula-mula kita buat arus dia 0.2 ampere. Lepas tu kita nak ukur beza keupayaan yang melintasi dawai konstantan ni, yang melintasi dua hujung X dengan Y ni. So kita kena pakai voltmeter kan nak ukur voltan. So make sure voltmeter kena letak apa ni? Selari ke sesivi ni dengan dawai konstantan? Respon. Selari. Ya, letak selari. Okey. Okey, lepas tu nanti dia bagilah bacaan dia. Okey, sekarang ni yang ni dia nak bagi arus 0.2 ampere. Macam mana nak bagi
arus 0.2 ampere. Sebab tu kita ada biostat. Biostat tu, tahu kan biostat tu apa? Biostat tu apa? Biostat tu adalah perintang boleh ubah. Kamu boleh ubah dia punya nilai bintangan dia. Okey, kamu ubah nilai bintangan dia sampailah emitter ni tunjuk bacaan 0.2 ampere. So itulah fungsi biostat. Kamu nak tetapkan arus 0.2 ampere kan. So kamu kena adjust lah biostat tu. Adjust dia punya bintangan dia sampailah emitter tunjuk 0.2 ampere. Lepas tu barulah baca dia punya voltmeter. Kemudian voltmeter tunjuk bacaan, mungkin tunjuk bacaan 1 volt macam tu. Okay, next eksperimen. Nak dapatkan 0.4 ampere, kita pun adjust lagi biostat ni kan. Adjust dia punya perbintang dia. Sampailah bacaan emitter tunjuk 0.4 ampere. So nanti tengoklah voltmeter bagi bacaan berapa. Dia patutnya makin menaik lah kan, 2 volt. Kalau 0.6 ampere, 3 volt. Makin lama makin naik. Lepas tu bila buat graf, kamu akan dapat graf dia betul-betul dekat kosong ni. So dapatlah graf berkadar langsung. So ni menunjukkan dawai konstantan ni mematuhi hukum apa ni? Respon. Hukum Ohm. Ya, mematuhi hukum Ohm. Okey. Kamu sebenarnya pernah ke tengok biostat? Pernah ke? Tak benar. Tak. Pernah Masa RBT tak ada buat elektrik projek elektrik. Tak ada RBT. RBT korang buat projek apa? Macam tak guna je rheostat tu. Kita orang guna bateri dengan mentol je. Oh, tak ada guna biostat. Okey, ni lah rupa biostat. Ni rupa biostat. Dia sebenarnya dawai. Dia nak adjust bintangan tu. Okey, kalau dawai panjang